Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Di mana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya kita dapat lagi bersama pagi ni. Dia biasa. Quote of the day bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk Quote of the day hari ini dari Setia Alam. Setia Alam. Bukan dari Kota Baru. Kota Baru. Ya Fiz, salam kuntuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menjaga Atuk. Terima kasih Fiz. Ya kamu, ya salam Tok dan sahabat duha. Cerah di Ferry Road. Cerah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Just God number one. Gifter Beach. Terima kasih. Terima kasih. Okey, quote of the day kita hari ini. Hidup. Hidup adalah untuk mati. Atau mati untuk hidup. Kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Pasti. Kematian itu pasti. Sama ada kita takut, tak takut, kita ready, we are not ready, dia pasti datang. Itu satu hakikat, kenyataan. Dan dia merupakan rahsia Allah. Rahsia Allah. Rahsia Allah. Kematian, bagaimana mati, di mana mati, bila mati, semua itu rahsia Allah. Jadi Allah telah meletakkan isu kematian ini sebagai rahsia, hak Allah menentukan segalanya. Tajuk hari ini, kematian itu pasti datang. Kematian pasti datang. Pasti datang. Jadi baik hook, baik rook pun dia akan datang. Khairul, Assalamualaikum Tok. Dekat dah tu. Saya Meru. Meru. Dekat dah tu. Tak jauh. Betul. Meru sebelah mana Meru? Meru. Pasar Meru. Sila subscribe YouTube Atuk. Terima kasih Tok. Lebih ramai subscribe. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, sembang-sembang pagi ini, kematian itu pasti. Tapi yang lebih penting, mengingati mati itu bagus. Mengingati mati itu bagus. Sebab dia merupakan macam break dalam hidup kita. Bila terlintas mati saja kita break. Nak buat yang tak baik itu kita jadi break. Nak buat sesuatu yang tak senonoh itu jadi break. Break kereta, laju sangat. Mengatur orang ke apa ke, contohnya begitu. Jadi break. Terlintas saja kematian, jadi break. Nak marah orang ke apa ke, itu penting juga ingat mati. Tapi yang lebih penting ialah apa persiapan kita untuk menghadapi kematian. Itu yang lebih penting. Yang lebih penting. Khairul, terima kasih. Ya, Subia. Assalamualaikum, selamat pagi. Morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadis singgah haji. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih banyak. Apa persiapan kita? Ini yang kita nak kongsi hari ini. Mati itu bukan tugas kita. Tapi ada juga orang bunuh diri. Allahu Akbar, na'udzubillah. Haram. Orang Islam bunuh diri itu haram. Haram. Minta mati pun tak boleh. Rasulullah tak suka orang yang minta mati. Tak boleh. Tapi minta umur panjang, Allah suka. Umur panjang. Umur boleh dilanjutkan. Kalau di Luh Mahfuz sudah tertulis umur 70 meninggal. Tapi dengan berkat doa, berkat sedekah, berkat amal ibadat, memohon supaya umur panjang, Allah akan panjang lagi. Boleh, Allah akan panjangkan. Ya, Asrul Cik, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Abah, pagi, morning. Morning Asrul, apa khabar? Apa khabar? Jadi apa persiapan kita? Itu yang pentingnya persiapan. Macam kita katakanlah kita nak pergi memancing. Apa persiapan kita? Kita kena ada jorang. Kalau ada bot, ada perahu sampan. Dan yang paling penting kita kena bawa umpan. Tak ada umpan, you nak mancing apa? You bawa jorang. Tak jadi. Kena ada umpan. Itu benda-benda yang kita kena bawa persiapan. Itu contoh. Contoh. Ataupun kalau kita jenis yang orang yang suka mendaki gunung. Mendaki gunung, nak naik gunung, naik bukit. Mestilah kita buat persiapan dengan kasutnya, dengan bajunya, dengan persiapan kita. Ataupun kita buat persiapan untuk masuk gua yang gelap. Bila kita fikir dah gua itu gelap nak masuk. So apa persiapan kita nak buat?
Wah, mesti bawa lampu kan, bawa lampu. Kemudian takut sesat, ada kompas. Kena bawa kompas tu. Bawa kompas. Masuk gua tiba-tiba tak boleh keluar. Macam tu. Jadi itulah maknanya persiapan nak menghadapi kematian itu penting. Leroy, hui, hidup untuk memberikan masa lapang, masa hadapan yang lebih baik kepada anak cucu kita. Cantik lah, cantik hero. Khairul, Khairul, betul tu. Berdoa minta dengan Allah untuk takdir yang baik-baik. Nah itulah ujian pun yang baik-baik, takdir. Persiapan itu untuk kita. Kita yang kena buat persiapan. Allah tak sedia persiapan untuk kita. Kita yang kena buat persiapan untuk kita sebab kita yang masuk syurga. Allah tak perlu syurga, dia yang buat syurga. Allah buat syurga dan neraka. Jadi itu pilihan kita. Pilihan kita. Jadi apa persiapan kita? Apabila katakanlah kita nak masuk gua yang gelap gelita, apa persiapan kita nak buat? Kena ada torchlight. Mana benda-benda yang boleh menjadi teman kita. Terlebih-lebih lagi kita terpaksa pergi seorang diri. Apabila kematian kita masuk alam barzah, seorang je. Orang lain tak ikut. Yang lain tak ikut. Kita seorang je. Jangan fikir, aku tak apa, aku mati besok. Isteri aku ikut. Mana ada? Aku mati besok, suami aku ikut. Mana ada ikut? Tak ikut. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tak ada orang ikut. Tak ada orang ikut. Jadi kita kena, tapi ada benda yang ikut. Syurga dunia atau lepas mati. Syurga di dunia atau lepas mati. Wah, Ariznan. Wah, cantik tu. Itu ayat yang bagus, very deep. Syurga dunia atau lepas mati. Yang di dunia ini sementara. Can be expired. Macam roti gardenia, expired. Tapi yang akhirat tidak akan expired. Mana yang kita nak? Nak tumpu yang expired atau nak tumpu yang kekal selamanya? Ya, Cici, Assalamualaikum tu. Encem, Waalaikumsalam. Encem, pagi, morning. Atau nak minta tolong sikit. Ni Ariznan. Lagi Ariznan, lagi Leroy, lagi ada lagi Leroy Asro sudah. Tolong subscribe Atuk punya YouTube. Atuk punya YouTube Haji Mat Atuk. Tolong subscribe sebab Atuk upload video TikTok ni upload di YouTube. Jadi bagi sesiapa yang tak sempat nak join live ni, dia boleh pergi kepada YouTube Haji Mat Atuk, dia boleh dengar lah di situ. Sebab di TikTok ni dia you all tak boleh nak tengok replay. Jadi Atuk dah buat program masuk kat YouTube. Dah banyak dah video di sana. Jadi siapa nak apabila you subscribe, you buat notification, subscribe, kemudian apabila Atuk upload saja you akan dapat notice bahawasanya Atuk dah upload satu video yang baru. It's very good. Tolong ajak kawan-kawan. Siapa yang pernah masuk live Atuk apa semua boleh. Tolong Alfitri, tolong Alfitri, terima kasih. Nanti kalau dah subscribe dan notification, jadi setiap kali Atuk upload video baru akan ada notice untuk you lah. Leroy, tolong Leroy, tolong subscribe Atuk punya Khairul. Betul tu, berdoa minta dengan Allah untuk takdir yang baik-baik, ya. Takdir, husnuzon, beranggapan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga dunia atau lepas mati, ya Arizman. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Atuk apa maksud Yasin? Lain macam Arizman. Atuk pun tak tahu maksud Yasin. Tapi mengikut seorang ulama mengatakan Yasin itu ialah nama lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Yasin. Yasin ini adalah nama lain kepada Nabi Muhammad. Nama lain. Sebab itu apabila kita baca Yasin, baca surah Yasin, dalam hati kena kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang Atuk tahu, ya. Atuk tahu Yasin ni nama lain kepada Rasulullah. Itu maksud Yasin. Dan sebab itu kalau kita nak baca surah Yasin, kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tadi apabila sebut Yasin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh, ya? Boleh Azrin, boleh amalkan. Setiap kali baca Yasin, mula perkataan Yasin, kalau boleh ada ulama kata 7 kali baca Yasin. 7
7 kali sebut. Yasin, Allahumma salli ala sallam. 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 7 kali. Baru terus sambung. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin baru teruskan. Teruskan. Ada banyak fadilatnya. Banyak fadilat. Lain macam soalan Aznan. Aznan, subscribe Atuk punya Fiz. Fiz dah subscribe. Fiz dah. Aznan mungkin belum. Ya Meli, apa khabar le? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Fiz, terima kasih. Maili, terima kasih. Dah makan belum? Yasin, wahai Sima, singkatan setiap selawat. Betul tak tu? Sinma. Sebenarnya banyak ulama mengulas mengenai Yasin ni, tapi Atuk berpegang kepada pendapat Ustaz Abdul Samad, Profesor Dr. Abdul Samad. Dia kata Yasin itu adalah nama lain kepada Rasulullah. Sebab itu dia kata bila kita sebut Yasin seperti mana Atuk sebutkan tadi, kita berselawat kepada Rasulullah. Ya Zasima, semoga Allah memudahkan segalanya. Assalamualaikum, salam duha. Alhamdulillah. Mendung kat Pekan. Wah, orang Pekan mendung. Pekan mendung, kamu terima kasih. Perbanyakkan bekalan. Mati tu pasti. Kau ingat ke? Kau tak ingat ke? Kau fikir ke? Kau tak fikir ke? Kau marah ke? Kau takut ke? Whatever. Dia akan datang. Tapi yang lebih penting yang kita boleh buat ialah preparation. Apa persiapan kita? Persiapan kita. Pertama sekali, perbanyakkan amal. Sebab apa? Sebab amal lah satu-satunya makhluk yang akan membantu kita di alam barzah. Di pada mahsyar. Hingga membawa kita ke syurga. Amin. Peaceful. Salam Tok. Lama tak join live. Ya. Kurang Fiz lah. Tak ada Fiz. Fiz lah. Terima kasih Fiz. Aku doakan Fiz sehat. Peaceful. Peace sama. Hindun. Assalamualaikum dan selamat pagi Tok. Serta sahabat-sahabat syurga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berdoa kepada rakan-rakan semua, semoga kita semua bertemu di pada mahsyar dan melintas siratal mustaqim dengan mudah. Salam Tok. Ya Wan, waalaikumsalam. Alhamdulillah Tok, sihat. Sentiasa power. Minum madu ke Tok? Hari ni minum Nescafe. Salam Ji. Perlih hadir. Oi, harum manis Syahidi harum manis, apa khabar? Waalaikumsalam. Salam, terima kasih harum manis. Perbanyakkan amal. Matinya anak Adam ini, 3 ikut ke kubur, 2 balik, 1 bersama dengan kita. Bersama dengan mayat, bersama dengan kita. Daripada 3 ikut kita, 2 balik, 1 kekal dalam kubur. Yang 1 ni yang kita kena tekan ni. Tapi ada orang duk tekan kepada yang 2 ni. Yang 2. 3 pergi apa dia? Harta pergi ikut kita ke kubur. Pergi kereta besar, pergi. Harta, keluarga pergi ke kubur, pergi. Hantar sedih, menangis. Yang ketiga, ibadat kita pergi. Harta pergi, balik. Tak ada orang kambuh kereta dalam kubur, tak ada. Family pergi, balik. Family, bini, suami, cucu, anak semua balik. Dia orang nak balik tidur, letih. Tapi yang bersama dengan kita ialah amal dan ibadat. Jadi kita kena smart ibadah. Jadi amal ibadah lah akan menjadi kawan kita di alam barzah nanti. Jadi kita nak berkawan dengan siapa? Kena berkawan dengan ibadat kita. Sebab itulah ibadat itu penting. Harum manis. Tinggal juga. Tinggal. Niat untuk membanyakkan amal ibadah. Apa itu ibadah-ibadah yang akan teman kita di alam barzah nanti? Solat, puasa, zakat, haji, sedekah, memberi makan orang-orang yang buka puasa dan sebagainya. Banyak amal ibadat. Perbanyakkan amal ibadat. Dan kita sendiri pula amalkan sunnah-sunnah Rasul. Bukan kahwin 4 saja. Bukan. Itu satu saja. Salah satu. Yang lain-lain banyak lagi. Iaitu Rasulullah solat duha. Rakan-rakan dah solat duha kan? Solat duha.
Sunnah-sunnah Rasul yang lain. Puasa Isnin Khamis. Itulah yang bekal yang kita nak bawa. Ibadah menjanjikan kita syurga tak tu? Ya. Ibadah menjanjikan kita dengan rahmat Allah. Ibadah menjanjikan kita ke syurga dengan rahmat Allah. Ya, arzinan. Rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi ibadah itu penting. Ibadah. Tak solat habis lah. Tak solat habis. Neraka terus. Neraka terus. Ibadah. Ibadah bukan menjamin kita masuk syurga. Menjamin kita masuk syurga ialah rahmat Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuasa hakiki, kuasa besar. Jadi itulah apa persiapan kita. Persiapan kita. Jadi kalau kita nak apabila kita nak masuk gua, kita kena bawa torchlight. Gelap. Gelap. So bagaimana nak bagi terang dalam barzah? Alam barzah, dalam kubur gelap. Tak ada lampu, tak ada elektrik. Tapi ada cahayanya. Iaitu Al-Quran. Al-Quran yang kita hafal, yang kita baca, surah-surah yang kita hafal, dia akan menjadi cahaya kepada kita di alam barzah nanti. Dia bawa lampu terang benderang, dia jadi lampu. Surah Al-Ikhlas, itu di antaranya menjadi kita terang. Jadi takkanlah kita tak nak hafal. Tak nak hafal, hafallah. Kan? Surah-surah yang membantu kita. Kenapa kita tak nak hafal? Itu yang rugilah kita tak hafal. Tapi saya tak ingat semua 30 juzuk tu. Ingat baca, yang ingatlah. Yang ingat tu selalu kalau baca. Kerap-kerap kalau baca. Itu kita kena berusaha lah. Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul kebajikan dan bekalan hari akhirat. Orang yang paling berbahagia, yang paling hebat, yang paling bijak ialah orang bekerja keras di dunia untuk mengumpul kebajikan dan bekalan hari akhirat. Bukan orang yang kejar pangkat, Tan Sri, Datuk, dah. Bukan orang yang kejar ketua pengarah apa semua, dah. Bukan orang yang kejar harta, kereta banyak, rumah besar, dah. Ialah orang yang mengumpul kebajikan untuk bekalan hari akhirat. Mengumpul amal ibadat untuk bekalan hari akhirat. Itulah orang yang paling berbahagia. Berbahagia. Jadi kita jangan lupa, rahsia sudah buka. Rahsia sudah buka. Itu pegangan kita. Kita jangan lalai saat ini. Jangan terbawa dengan tipu daya dunia. Jangan kena tipu. Jangan kejar sangat sehingga lupa ibadah. Allahu Akbar. Itulah yang menakutkan kita. Jangan sampai lupa ibadah. Rugi sangat. Dan setiap kerja yang kita buat, jadikan ibadah. Kerja kita boleh. Kita niat nawaitu hari ni aku pergi kerja kerana lillahi ta'ala untuk mencari rezeki yang halal. Maka sepanjang 8 jam kita kerja itu sudah jadi satu ibadah. Dapat pahala, dapat gaji. Dapat pahala, dapat gaji. Dengan syarat jangan menipu lah. Masa kerja jangan menipu. Jangan menipu. OT jangan menipu. Tak buat kerja, duduk. Tak boleh. Tak boleh. Itu tak dapat pahala macam tu. Tak dapat pahala. Jadi Rasulullah bersabda, berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul kebajikan untuk bekalan hari akhirat sehingga memperolehi redha Allah. Redha Allah. Ini yang dikatakan syurga Allah ni, redha Allah, rahmat Allah. Itu yang penting. Dan ini yang sedih ni. Ayat yang kedua ni sedih sikit. Celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang daripada mengerjakan amalan untuk akhirat dan lalai untuk memperolehi redha Allah. Ini yang sedih. Rangkaian yang pertama menarik rangkaian pertama. Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul kebajikan dan bekalan hari akhiratnya sehingga dia memperolehi redha daripada Allah SWT. Dan rangkaian yang kedua ni sedih. Ini riwayat daripada Al-Hakim. Celakalah hidup. Celaka hidup. Berat bro. Celaka hidup ni berat. Celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia. Orang yang dipengaruhi oleh dunia. Orang macam mana tu? Kejar dunia saja. Ibadat tak kisah. Kenapa tak solat? Tak sempat lah. Allahu Akbar. Tak sempat. Kenapa kau tak solat 2 hari? Alah, itu sunat je tu. Allahu Akbar. Duit kau banyak tu. Dah keluar zakat belum? Alah, tak apalah. Ini tak lupa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah itu jadi. Ini naik. Celakalah hidup di dunia
bagi orang yang dipengaruhi dunia. Oh, sedap cakap tu. Oi, kau tahu tak? Ingat kau senang ke aku nak dapat jawatan macam sekarang? Aku kerja kuat tahu. Kena belajar universiti, buat PhD apa semua. Allahu Akbar. Dia kira dia je, sebenarnya itu semua daripada Allah Subhanahu taala. Rezeki Allah. Rezeki Allah. Jangan jadi syirik. Jangan jadi syirik. Kalau kau kata engkau, maka engkau lah Tuhan. Engkau lah Tuhan. Kalau kau kata, aku buat ni, aku dapat, aku kena, aku. Berarti engkau lah Tuhan. Syirik bro. Syirik. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Arzrinan. Atau apa pengajaran di sebalik kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Oh, Nabi Musa, Nabi Khidir. Itu banyak pengajaran. Panjang cerita. Di antaranya kesabaran. Kesabaran. Dua orang tu, siapa yang lebih sabar? Panjang cerita. Kejar dunia memang tak pernah cukup. Tapi tipu dunia, itu lawan. Kejar dunia tak pernah cukup. Ada orang kata, tak apalah saya jadikan ni. Jadi eksekutif, gaji 2,000. Saya tak sempat lagi nak sedekah masjid. Nanti saya gaji 5,000 saya sedekah. Dapat gaji 5,000. Oh, tak sempat lagi 5,000. Dapat 10,000 sedekah. Dapat 10,000. Allah bagi 10,000. Tak cukup lagi 15,000. Akhir sekali tak ada ribu pun. Ya, salam talk and friends. Yes. Intan, apa khabar Intan? Sehat ke? Anything happen to you? Oh, putih sikit. Ya, Muhammad Nazri. Banjir dah tu. Okey, banjir dah. Okey dah. Banjir okey. Ya, Putra Mar. Assalamualaikum Tuan Haji Mat. Waalaikumsalam. Hai putraku. Putra, tolong subscribe YouTube Atok boleh? Haji Mat Atok. Subscribe Haji Mat Atok. Atok banyak upload video-video ni, video live ni ada dalam YouTube. Atuk akan sebut nama Putra Mar. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan direkodkan di YouTube nanti. Tolong Tolong, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah. Terima kasih subscribe. Terima kasih subscribe Haji Mat Atok. Bantu type Atok Cici. Terima kasih Cik. Terima kasih. Kurang sihat bila tak tengok Atuk. Wow. Lain macam tak sihat tak tengok Atuk. Padahal dia dah berapa hari dah tak masuk. Oh. Hebat sungguh tua pengarah kita ni. Rasulullah bersabda, apa persiapan kita? Apa yang kita perlu lakukan dalam soal untuk bekalan ke akhirat? Mati itu pasti. Tapi persiapan itu penting. Ramai orang kata, alah matilah juga. Habis itu apa persiapan kau? Ini yang merisaukan kita. Ya Putra Mar, insyaAllah kita support Haji, subscribe, nanti kuasa. Terima kasih. Jadi kalau Mar tak free, Intan tak free, dia boleh pergi ke YouTube Atuk. Pilihlah masa free tu, tengok Atuk borak di YouTube. Boleh Mat? Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Rasulullah bersabda, berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul amal ibadat untuk bekalan hari akhirat. Mengumpul amal ibadat, mengumpul kebajikan. Puasa dia buat, puasa sunat dia buat, sedekah dia buat, zikir dia buat, baca Quran dia buat, zakat dia buat, mengumpul semua. Berbahagialah orang ini, kata Rasulullah. Baru sahabat meninggal tadi 2:30 pagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pergilah, insya-Allah. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang yang soleh. Insya-Allah. Itulah hidup kita. Habislah dia. Nazri, sahabat Nazri tu dah habis dah. Tugas dia sebagai manusia sudah habis. Tugas kita manusia ini hanya di dunia sahaja. Pergi alam barzah bukan lagi tugas kita, tak ada. Masa pergi alam barzah daripada mahsyar, semuanya dihitungkan apa yang kita lakukan dunia. Semua dihitungkan. Apa tugas kita di dunia saja. Dunia saja Nazri. Jadi rugilah cepat-cepat sikit. Kita bagi tu. Jika iman kita terbatal kerana tiada ilmu agama, Allahu Akbar. Jangan sampai terbatal. Jangan. Sebab itu kita kena selalu syuhada. Bangun pagi, buka mata. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak tidur, mesti syuhada. Amin. Terima kasih. Al-Fatihah untuk arwah. Ya, Zizan. Apa khabar Zizan? Allahu Akbar. Itulah sampai masanya, tak kira muda tua. Inilah agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Khairul, Atuk, kalau bercakap padu tepat, kadang-kadang macam kena tampar. Lain macam kena tampar. Sebenarnya perkataan itu lebih ganas daripada pelampau yang sebenar. Sebab dia go very deep. Tu kita belum baca Al-Fatihah lagi. Wow. Sebaik kamu bagi tahu. Ya, belum.
Okey, kita baca Al-Fatihah dan kita sedekahkan. Kita niat kita baca surah Al-Fatihah, dan pahalanya kita niat kita sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niat sedekah kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, anak-anak, isteri, suami, jiran-jiran, kepada sahabat-sahabat kita. Sama ada sahabat kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ataupun yang baru meninggal dunia. Kita harap kita masing-masing baca surah Al-Fatihah di tempat anda masing-masing. Semoga pahala itu sampai kepada mereka semua yang telah kita niatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kesampailah kepada orang yang kita niatkan tadi. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih kamu selalu ingatkan. Istiqamah dengan Islam. Ya, istiqamah sama. Sama. Zizan. Alhamdulillah. Kamu baik tu, Haji. Zizan. Zizan dah subscribe ke Atuk punya YouTube? YouTube Haji Mat Atuk. Kalau belum, tolong Zizan. Terima kasih. Al-Fatihah. Terima kasih. Lambat baca Al-Fatihah hari ini. Lambat. Tak, kita kalau lambat sikit tu ada rakan-rakan ramai. Tunggu intan lah. Jadi sama-sama baca kan. Tapi bagi orang yang tak boleh baca tu ada sebab tu. Baca dalam hati lah. Jangan baca di mulut pula. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih Hindun Jaafar. Terima kasih. Amin. Amin. Subscribe Haji Mat Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Tolong subscribe. Dan banyak video. Ada 500 dah video Atuk upload. Jadi masa free tu boleh lah. Dan kalau nak bagi komen pun boleh. Bila Atuk buat live ni, Atuk, saya ada dengar Atuk punya YouTube, satu nama tajuk ke apa, beritahu. Kalau silap, Atuk baiki. Maklumlah, kita tak sunyi daripada silap. Ya Zizan, insyaAllah Tu Haji, terima kasih. Terima kasih Zan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan takut mati. Lain macam. Jangan takut mati. Yalah, kalau takut pun mati juga. Takut pun mati, tak takut pun mati. Mati. Kerana semua makhluk pasti mati. Sebab mati ni semua orang mati. Macam takut fail exam lah. Kenapa takut fail exam? Sebab semua orang fail. Jadi tak perlu takut lah. Tak perlu takut. Yang kita takut ni, ada orang tak mati. Kita je mati. Takutlah. Takutlah macam tu. Ya, Tamula. Tamula, apa khabar Tamula? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Semoga Allah terima doa daripada anak cucu Atuk. Terima kasih banyak. Tamula. Tamula dah subscribe YouTube Atuk. Berkempen saja sekarang. Subscribe YouTube Atuk, kemudian notification. Setiap kali Atuk upload video, yang rakam ni, nanti petang Atuk upload. Atuk upload. Jadi bolehlah nak tengok sekali lagi. Atuk akan sebutlah. Sebut. Dia tak keluar dalam YouTube tu, tak keluar apa you all tulis ni, tapi dia akan keluar apa yang Atuk baca. Atuk baca tu, you boleh dengar lah. Tamula. Sebab tu kalau boleh, nama-nama tu biar elok sikit. Elok sikit. Okey, jangan takut mati. Kerana semua makhluk pasti mati. Tapi takutlah jika kamu mati, tapi tiada amal ibadat yang menyertaimu. Ini yang paling takut. Ya, ini. Takut, mati tak takut. Tapi, takut tak ada amal ibadat yang mengikuti kita. Harta tak ikut. Keluarga tak ikut. Pangkat tak ikut. Gelaran tak ikut. Tak ikut, semua tak ikut. Habis tu yang ikut amal ibadat. Tapi dah amal ibadat tak ada, siapa yang ikut? We are very lonely di alam barzakh. Allahu Akbar. Teruk tu. Sihat tu. InsyaAllah. Amin. Temula. Jangan kita sampai lonely. Seorang diri dalam kubur. Allahu Akbar. Minta mati dalam husnul khatimah. Cantik. Tapi bekalan kena ada. Mati dalam husnul khatimah, betul lah. Mati dalam kebaikan. Tapi apa bekalnya? Bekal. Tadi kita dah baca bekal. Bekalnya adalah berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul amal ibadat kebajikan untuk bekalan akhirat.
mengumpul amal ibadat kebajikan untuk perkara akhirat. Ingat, celakalah hidup di dunia. Hidup dunia seseorang itu celaka. Bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia. Kejar dunia. Kejar dunia sehingga dia terhalang. Ataupun dia tidak mengamalkan amal ibadat akhirat. Dan lalai untuk memperolehi redha daripada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Apa pendapat Atuk bila mana ambil piala, tanpa berjabat tangan dengan seorang, ambil piala, berjabat tangan itu harus je. Ambil piala tak ada apa. Tapi kalau dengan bukan muhrim, laki perempuan tak boleh jabat tangan. Tak boleh. Tak boleh. Itu ambil hadiah je. Tak ada apa. Tak ada apa. Jangan takut mati. Kerana semua makhluk pasti mati. Tapi kita kena ingat, makhluk lain tak ada soal jawab. Lembu mati. Ya, lembu mati. Adakah disoal daripada mahsyar? Hai lembu. Apa kau makan? Rupa orang? Tak ada. Apa kau sedekah? Tak ada. Kau makan pizza? Tak ada. Lembu? Tak ada. Tak ada. Mati juga dia. Mati. Pokok. Hai pokok. Kau mati. Mati. Tapi manusia yang disoal siasat. Manusia disoal siasat. Beriman bersungguh-sungguh kepada Allah. Dan berbaik sangka dengan manusia. Amin. Amin. Itulah penting. Jadi kita, makhluk lain juga mati, tapi manusia mati akan disoal siasat. Soal siasat. Sama ada kita ada bawa amal dan ibadat kita yang bersama dengan kita. Allahu Akbar. Takut ni. Takut, bukan takut mati, tapi takut amal tidak ikut kita. Dah buat dah. Dah buat, tapi tak cukup banyak. Surah berapa surah? Ingat, satu surah satu lampu. Contoh, kalau 10 surah 10 lampu, teranglah dalam kubur kita nanti. Tapi kalau tak ada surah, tak ada lampu, gelap gulita lah. Allahu Akbar. Motivasi dan kongsi ilmu yang terbaik serta bermanfaat. Semoga Atuk sihat walafiat. Sama amin. Ya hindung. Terima kasih. Jadi kena buat bekal. Kalau kita Atuk tadi dah beritahu awal lagi, kalau kita nak masuk gua yang gelap, kita sudah diberitahu gua itu gelap. Nak pergi juga. Apa bekalan kau? Tak apa, aku pergi gitu je. Ada ke orang begitu? Tapi dalam alam barzah juga umpama gua yang gelap. Gua yang gelap. Jadi kena ada cahaya. Cahaya itu Al-Quran. Cahaya itu puasa. Cahaya itu solat. Solat dia kata amalkan. Sedekah yang kita buat di dunia. Itulah makhluk-makhluk yang akan muncul di alam barzah nanti. Ni makhluk ni. Akulah sedekah yang kau sedekah kepada sianu dan sianu. Akulah pahala sedekah yang kau baca Al-Fatihah tadi kepada Rasulullah dan sahabat dan kepada kedua apa. Akulah sedekahnya, akulah pahalanya. Itulah makhluk datang. Bukan sahaja dia menerangi kita di alam kubur. Bahkan apabila Munkar dan Nakir kata ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia terus datang. Ini jangan ganggu. Si Fulan ini orang yang selalu baca surah Al-Ikhlas. 10 kali satu hari, 100 kali, 1000 kali satu hari. Si Fulan ini adalah sahabat saya yang selalu berselawat. Si Fulan ini orang yang selalu puasa Isnin Khamis. Dia jawab kepada Munkar Nakir. Amal ibadat kita jawab. Si Fulan ini orang yang kuat bersedekah. Si Fulan ini orang yang baik sangat di dunia. Si Fulan ini tak pernah tinggal solat 5 waktu. Solat tahajud dia buat. Jadi Munkar dan Nakir pun senyum saja. Tak boleh buat apa. Sebab kita dilindungi oleh amal dan ibadat kita. Bayangkan pejam mata. Kalau tak ada orang nak cover kita, pejam mata, marab buka. Habislah kita dipukul dihenyak. Tapi apabila suara marab buka datang, maka kita terdengar suara akulah Al-Ikhlas. Jangan sentuh si Fulan ini kerana dia selalu membacaku di dunia. Maka puasa datang. Puasa bulan Ramadan tak lama lagi. 23 bulan 3 puasa Ramadan. Datang insya-Allah, datang lagi. Berdoa supaya kita boleh Lailatul Qadar. Puasa datang. Muakina muka. Dialah berpuasa. Dia puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis. Dilindungi oleh dia. Itu yang kita nak. Ini yang kita nak. Itu yang pasti. Janji ditepati. Kalau hal dunia dicapati kan. Janji bohong. Tapi di akhirat
Kita baca surah Ikhlas, Ikhlaslah datang membantu kita. Ya, masa kecil dulu. Ya, Wan. Pantang jumpa katak bawah rumah. Pasti keletup di mercum. Minta Allah terima taubat. Amin. Nakal juga Wan ni. Saya dengar Atuk membebas sampai buat kerja rumah. Kerja rumah. Saya baca dah cici ni. Hey, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rusdin, apa persiapan ke alam barzah? Isteri yang kita sayang, tinggal. Anak-anak yang kita sayang, tinggal. Oh, ada orang kata tu, saya kerja kuat. Sebab saya tak nak anak saya jadi miskin. Saya tak nak anak saya nanti saya meninggal, anak saya apa-apa ke dana. Engkau ke yang menentu masa depan anak kau? Yang menentu masa depan anak kau ialah rezeki daripada Allah. Bukan kau yang menentukan. Bukan kau yang menentukan. Ya, Assalamualaikum. Madam Farkihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rusdin, tolong subscribe YouTube Atuk Rusdin. Madam, tolong Madam. Madam Rusdin Haji Mat Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Benda yang sama lah. Benda ni yang cakap ni akan di-upload dalam YouTube. Nanti boleh dengar lah Atuk sebut. Rusdin, Allahu Akbar. Adalah, direkod. Madam Farkihan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi jengah Atuk. Di alam barzah nanti. Alam barzah itu yang penting. Bukan soal takut mati, bukan. Mati itu pasti, tapi takut tak cukup persiapan. Tapi sibuk tu. Saya tak ada tu. Saya pagi balik petang kerja tu. Itu dunia. Saya malam tak sempat tu. Jual burger pula. Itu dunia. Habis tu nak buat macam mana tu? Kau tengok cara Rasulullah. Rasulullah wafat, ada dia tinggal banglo? Tak ada. Rasulullah wafat, ada dia tinggal harta berjuta-juta kepada Fatimah? Tak ada. Rasulullah wafat, ada dia tinggal pakaian berkepuk-kepuk dalam almari? Tak ada. Rasulullah wafat, ada dia tinggal beribu-ribu ekor unta? Tak ada. Ini cara Rasulullah. Rasulullah ada anak? Ada. Fatimah dia ada cucu? Ada. Tapi dia tidak fikirkan untuk meninggalkan harta kepada anak cucu dia, tidak. Tapi dia tinggal Al-Quran dan Sunnah. Itu pusaka daripada Rasulullah. Kita terbalik. Kita Al-Quran kita tak tinggal kepada anak cucu kita. Hadis tak tinggal. Yang kita nak tinggal berusaha keras nak tinggal harta. Terbalik bro. Tak betul. Sedangkan rezeki telah ditentukan oleh Allah SWT setiap manusia yang lahir ke dunia. Jangan risau soal miskin kaya ini soal dunia. Yang pentingnya nak bawa ke akhirat. Ya Nurliza, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Imadah Tok Haji Live. Lama Tok Haji Live. Baru lagi. Saya siapkan kerja rumah dulu tadi. Wah, hebat. Itu pahala wajib. Pahala wajib Nurliza. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum tu. Ipan Turu. Ipan kena ingat. Ipan. Peragasam. Salam ceria selalu. Ceria sokma. Terima kasih. Betul tu. Betul. Rasulullah tidak tinggal harta. Tapi kenapa kita membuangkan masa di dunia untuk tinggal harta kepada anak cucu? Tak betul. Tapi kalau ada rezeki tak apalah. You tinggallah. Tapi sampai you tak sempat nak pergi masjid, sampai tak sempat nak solat, sampai tak sempat nak bersedekah, tak sempat nak baca Al-Quran, tak sempat nak masuk orang mengajar agama, tak sempat semua. Akhir sekali apa yang sempat? Masuk neraka. Masuk neraka sempatlah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Tinggal hutang pada anak-anak. Itu ada. Laki sekali tinggal hutang anak-anak. Buat syarikat besar. Kononnya nak suruh anak meneruskan. Rasulullah saudagar besar tahu. Rasulullah tidak tinggal syarikat besar kepada Fatimah. Tak ada. Jangan buat yang Rasulullah tak buat. Kalau kita buat juga, maka kita akan jadi susah. Kita stres. We do nothing. Jangan ikut. Rasulullah tak tinggal harta kepada anak-anak. Jadi kalau kau dah umur 60, 70, tak payahlah dia fikir nak tinggal harta kepada anak. Tak payah. Dia boleh cari sendiri. Dia boleh hidup cara dia. Sama ada dia pakai kereta besar, kereta kecil. Itu adalah subjektif. Sama ada dia tinggal di rumah besar, rumah kecil. Itu subjektif. Itu dunia. Yang penting dia solat tak tinggal. Baca Al-Quran selalu. Zikir selalu. Berselawat selalu. Sekali-sekala solat tahajud. Kalau hari-hari lagi bagus. Puasa Isnin Khamis. Ini yang kita perlu pusaka, yang kita perlu amalkan.
Tapi berapa kerat ni? Atuk nak kongsi sikit lah. Kongsi sikit. Tadi Atuk pergi solat subuh di Surau. You tahu? Daripada 700 unit. 700 unit. Apa ni, apartmen ada ni. You tahu berapa ramai apa ni orang pergi solat? 5 orang. 5 orang. Solat subuh 5 orang. Itu pun Bangla. Bangla. Kalau tak ada Bangla, tak ada orang solat subuh satu surau. Bayangkan. Itulah sedikitnya orang masuk syurga berbanding dengan orang masuk neraka. Auzubillah min zalik. Berat bro. Berat. Tempat anda tak tahulah. Atuk terkejut tengok tadi. Ingatkan ada 20 orang. 5 orang je. 5 orang. Atuk lah satu-satunya orang Malaysia. Orang Malaysia. Itu contoh. Contoh. Sebab solat subuh ini adalah permulaan yang paling ideal dalam hari ini. Setiap hari. Macam mana kita nak bersyukur? Ya, Rusdin, bersyukur dengan rezeki Allah. Sedangkan adik-beradik kita pandang rendah pada kita. Pedulikan. Asal Allah pandang tinggi kepada kita. Adik-beradik pandang rendah ke? Ada apa? Tak peduli. Jangan peduli. Put aside. Rezeki masing-masing. Rahsia. Jangan. Rusdin, jangan ganggu. Jangan. Itu dugaan. Kamu dah jawab. Dugaan, itu ujian. Jangan. Betul kata orang kaya harta paling lambat masuk syurga. Memang benar. Bukan lambat saja, orang kaya paling ramai masuk neraka. Kau nak tipu kaya, makna kau tuju kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Abdurrahman bin Auf ada cerita. Pada suatu hari Aisyah, Rasulullah memberitahu Aisyah, "Ya Aisyah, kau tahu tak, sahabat aku yang paling lambat masuk syurga ialah Abdurrahman bin Auf." Aisyah tanya Rasulullah, "Kenapa Rasulullah?" Kerana dia harta dia banyak. Dia kena cek satu-satu. Daripada mana dia dapat, kepada siapa dia memberi. Aisyah sampaikan berita ini kepada Abdurrahman. "Ya Abdurrahman, kau tahu tak apa Rasulullah beritahu aku?" Dia kata, "Engkaulah sahabat Rasulullah yang paling lambat masuk syurga." Terkejut Abdurrahman. Terkejut sebab dia banyak sedekah. Kenapa dia paling lambat masuk syurga? Aisyah cerita lah. Kerana harta kau banyak. Kau kena cek satu-satu. Sahabat Rasulullah lain yang miskin terus saja masuk syurga. Terduduk menangis dia. Menangis jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah." "Ya Rasulullah." Menangis dia. Menangis. Supaya jadi miskin. Mungkin dia orang solat berjemaah dengan anak isteri kat rumah. Orang lelaki afdalnya di masjid atau surau. Orang lelaki. Cici jangan cari alasan. Memang boleh solat di rumah. Tapi Rasulullah kata, orang lelaki yang tak datang solat di masjid, akan ku bakar rumahnya. Laki-laki. Laki-laki mesti di masjid. Ya Razin, adik-beradik jauh dari kita. Nak jemput pi kenduri. Kahwin mereka tak mau. Rasa macam terpinggir. Tak apa. Terpinggir adik-beradik tak apa. Jangan putus. Tetapi jangan terpinggir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada. Allah Maha Besar. Allah Maha Kaya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jangan. Ini dunia dunia Kelantan solat subuh dah macam sembahyang raya. Naliza lain macam. Ipan tiru. Tapi tadi saya suruh penuh satu masjid. Wow. Hebatnya. Penuh satu masjid. Jarang berlaku. Ini dah hebat ni. Zainab. Apa khabar Zainab? 544. Assalamualaikum, salam rehat. Salam sehat selalu, Tok Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ya Zainab, terima kasih banyak. Apa persiapan kita? Itu yang paling penting sekali. Persiapan kita. Orang kaya yang saya perhatikan suka menunjuk-nunjuk. Ya Noliza. Suka menunjuk. Itulah. Dah lebih-lebih lah tu. Habislah dia. Habis 2 anak isteri. Solat kat rumah. Siapa nak imamkan? 2 anak isteri. Imamkan. Kalau anak kecil yang ada imam ialah isteri lah. Isteri. Ataupun selepas daripada solat di masjid, balik ke rumah, solat jadi imam. Itu cara Rasulullah. Dia solat lagi. Kalau sudah solat solat subuh tadi, dia terus balik ke rumah, buat solat subuh lagi. Buat solat subuh, isteri jadi makmum. Dan anak-anak. Boleh. 2 kali solat. Boleh. 2 kali solat. Solat yang pertama, solat tunai. Solat yang kedua, solat ganti. Solat ganti. Boleh. Sebab isteri dan anak-anak lebih isteri. Kalau anak-anak lelaki bawa ke masjid. Isteri dengan anak perempuan, dia solat di rumah. Isteri jadi imam, anak perempuan jadi makmum. Selesai.
Selesai cici. Itu saja penyelesaiannya. Bahkan pahala wanita solat di rumah lebih banyak daripada solat di masjid. Pahala wanita solat di rumah lebih banyak daripada solat di masjid. Lain. Wanita dengan lelaki kita sama. Tak sama. Tapi kalau suami solat di rumah, dapatlah pahala beriman juga. Orang pinggir kita tegur je. Teruskan berbuat kebaikan. Amin. Noliza, cantik. Begitulah, teruskan. Teruskan seperti biasa. Jadilah orang yang memberi dari menjadi orang yang meminta-minta, Wan. Betul, Wan. Noliza, terima kasih. Noliza, ya, Intan. Sebenarnya tak semua segelintir. Itu kes terpencil lah. Tak semua. Betul lah tu. Betul. Tapi bersabarlah. Itu semua ujian. Oh, macam tu kau tu. Thank you tu. Baru tahu. Itulah. Rasa kahwin tak nak. Kahwin. Kalau lelaki solat di masjid, dia kena bawa anak laki-laki. Solat di masjid. Selesai. Tapi macam mana dengan wanita di rumah? Siapa dia jadi imam? Ibunya jadi imam. Anak di belakang. Anak perempuan. Kalau anak lelaki yang belum balik, boleh duduk belakang. Tak ada masalah. Betul tu. Ada masalah. Tapi kalau nak tunggu suami balik waktu isyak. Selepas waktu isyak, nak suami juga jadi imam. Boleh. Imam lepas dah semaya isyak dah di surau di masjid, balik solat isyak lagi. Takkan tak pernah tinggal kot. Mengaku je lah cici kan. Jadi suami solat ganti, isteri di belakang solat tunai. Boleh. Macam tu. Saya tak nak kahwin lah. Jangan suruh saya kahwin. Saya tak suruh pun. Terasa pula dia. Tak ada lajuk je pagi ni. Dulu arwah abah saya subuh solat ke masjid dulu. Azan subuh cepat. Ya, azan subuh cepat. Noliza, betul tu. Ya, Wan. Satu waktu solat setiap hari. Saya berjemaah dengan isteri-isteri. Pilih satu. Ada orang pilih waktu Zuhur, Asar. Maghrib, Isyak, Subuh di masjid. Ada buat macam tu. Ada. Citi official rugilah. Betul-betul kan tu? Betul. Tapi Citi tak rugi dia. Info. Liverpool kembali ke gua. Hai, Joy. Kalah lagi 3-2. 3-2 kalah lagi. Musim ni Liverpool tak baik lah. Musim tak baik. Menurun. Itu pasal Mani tak ada lah. Mani dah pergi Bayern Munich. Habislah dia. Habis dia. Umur adalah pinjaman daripada Allah SWT. Satu masa nanti ia akan ditanya olehnya, lakukanlah yang terbaik untuk masa depan di akhirat dengan bekalan yang ada. Itu umur sementara. Umur sementara saja. Sementara. Itulah kita kena hati-hati. Sesibuk mana pun, jangan tinggalkan solat 5 waktu. Itu kewajipan kita di dunia akan bawa ke akhirat. Sibuk macam mana pun. Tapi Atuk selalu dengar bagi alasan, kenapa tak solat Zuhur dulu? Aku tak sempat lah, aku nak pergi meeting. Astagfirullahaladzim. Ini tak betul ni. Tak betul. Dia kena, saya nak solat dulu. Saya nak solat 5 waktu. 5 waktu. Saya solat Zuhur dan kita akan sambung. Kita kena ajar. Kita kena educate. Terutama kalau rakan-rakan yang bukan Islam. Dia tak faham solat-solat ni. Dia tak faham. Jadi dia kena tahu kita solat 5 waktu. Kalau kita bekerja solat Zuhur dengan Asar. Dia kena tahu solat Zuhur Asar saya kena buat. Jangan tunggu buat di rumah. 3 bulan anak pergi turun KL bola. So tengok bola juga Noliza. Tengok bola. Joy. World Cup baru ni. Senang sikit subuh sebab lepas game. Terus berjaga sampai subuh baru buka. Mampu tak? Lepas subuh buat tahajud lah. Bola-bola juga. Hindun. Maafkan saya tu. Mohon diri insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Amin. Atuk pun nak berundur diri dah. Berundur diri dulu. Atuk berundur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Jadi jangan lupa sesibuk mana pun kita hari ini. Hari ini dunia adalah nyata. Akhirat adalah cerita. Hari ini dunia adalah nyata. Akhirat adalah cerita. Semoga dipermudahkan perjalanan ke Johor. Pergi balik tu. Ya, Aziat. Terima kasih. Aziafan. Tahu dia. Hari ini dunia adalah nyata. Akhirat hanyalah cerita. Tapi setelah mati dunia hanya cerita. Akhirat adalah nyata. Seronok quote of the day ni. Hari ini dunia adalah nyata. Boleh rasa, boleh sentuh. Akhirat adalah cerita. Alam gaib. Tetapi setelah kita meninggal, maka dunia sudah jadi
Sudah jadi satu cerita. Tetapi akhirat adalah sudah jadi nyata. Jadi kau pilihlah sendiri mana satu yang kena. Cukuplah untuk hari ini. Persiapan kita, pangkat dan harta hanyalah hiasan dunia. Usah terlalu dibuat sehingga terlupa amalan soleh sebagai bekalan akhirat. Pangkat, harta, apa saja yang ada di dunia, bahkan seluruh dunia ini pun hanyalah sebagai hiasan dunia semata-mata. Jangan kejar, jangan takut, jangan takut. Takut itu takut hal dunia, jangan takut. Takutlah perkara-perkara yang akhirat. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan untuk kamu di akhirat nanti. Kalau kau mengetahui bekalan hari akhirat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap hari melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amalan-amalan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sambung besok insyaAllah. Betul-betul. Terima kasih banyak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala